Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini video pertama unit 1 Pendidikan Moral tingkatan 5 bertajuk Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat. Seperti biasa, perkara yang penting dalam pendidikan moral ialah nilai. So untuk unit pertama, nilai dia ialah nilai hormat, nilai hemat tinggi, nilai rasional, nilai kesederhanaan dan nilai kebebasan. Persoalan pertama dalam unit 1 ialah sejauh manakah anda bersedia menjadi masyarakat global? Mari kita ke muka surat 4. Masyarakat global merujuk individu dalam komuniti dunia yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Interaksi dan berkomunikasi. Interaction and communication. Norma masyarakat global boleh ditarifkan sebagai perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. So, apa dia normal masyarakat global? So, norma, apa yang sering menjadi budaya yang diterima oleh seluruh dunia. Okay? Pertama, memahami, menghormati dan menerima amalan masyarakat global. So sekarang ni dalam keadaan sekarang ni, dalam zaman sekarang ni, kita tak rasa pelik kalau kita tengok orang selfie. It's a normal nowadays. So dia kalau 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, siapa selfie is something weird tau. Sebab pada masa tu even kamera tak ada screen. So you selfie by your own self agak pelik pada zaman tu, pada zaman tersebut. Tapi pada masa sekarang semua orang sudah pandai selfie. Even kebanyakan device improve function untuk selfie. Yang kedua, melestarikan kesejahteraan global. So kita seluruh dunia dalam usaha untuk preserve the earth, memelihara dan memelihara alam sekeliling. Norma masyarakat global yang ketiga ialah berkomunikasi mengikut kesesuaian dalam hubungan antara budaya masyarakat global. Yang keempat, bertindak wajar dalam mengejar pembangunan dan menjaga kelestarian global. So the whole world is about the same. Semua mengejar pembangunan, but at the same time, balik pada poin yang kedua tadi, walaupun kita mengejar pembangunan, bukan sekadar negara Malaysia saja, the whole world is like that, tapi kita dan seluruh masyarakat di dunia juga dalam langkah preserve the earth. Okay. Seterusnya ialah mengamalkan sifat kemanusiaan secara global. Okay. Menghormati perspektif dalam kepelbagaian isu global. So kita ada bermacam-macam isu global, tapi kita mementingkan respect, especially insensitive issues. Terutamanya ialah isu yang berkaitan dengan agama, religion, faith, kepercayaan. Itu kita kena hormat. Dan yang kedua ialah yang berkaitan dengan races, kaum, bangsa, warna kulit. Itu dua benda yang sangat sensitif dibincangkan di peringkat, bukan sahaja di peringkat negara kita, tetapi seluruh dunia benda itu sangat sensitif. Dan yang seterusnya ialah memahami isu silang budaya masyarakat global, cross culture. So boleh dikatakan benda ni bukan sahaja berlaku di negara kita, di mana kita tengok cross culture, pakaian tradisional dipadankan dengan pakaian moden.
Seperti contohlah di Malaysia baju kurung dengan blazer. Sebab macam tak masuk. Ni tengok ramai orang, ramai cikgu terutamanya pakai baju kurung. Itu baju tradisional. Tapi at the same time pakai blazer. Kalau negara luar tengok dia something yang agak pelik lah. Tapi kita kat Malaysia dah biasa dah. Tapi kalau you tengok orang let's say lah pakai sari tiba-tiba sarung blazer, wah tak sangat pelik lah, tak pernah berlaku. Tapi kat Malaysia biasa berlaku. Okay, kita move on to the next page, page 5. Dia lebih membincangkan amalan norma masyarakat global yang bersifat universal, diterima namun masih berlandaskan agama, kepercayaan dan bangsa. Okey, dalam muka surat 5 ni ialah contoh norma masyarakat global. Yang pertama sekali dalam bidang ekonomi, pembelian tanpa wang. So sekarang nowadays pergi mana-mana pun, selepas pandemik COVID-19, pembelian cashless transaction menjadi budaya yang sangat diterima baik oleh masyarakat. Kita boleh guna e-wallet, kita boleh guna kad, PayWave, macam-macam. Grab, Touch and Go, apa lagi, Boost, macam-macam company ada. Samsung Pay. Itu adalah norma masyarakat pada hari ini. So yang kedua ialah penerimaan mata wang yang standard. So kalau kita buat transaksi dengan negara luar, kita beli barang dari China, kita beli barang dari United Kingdom, so kita boleh pilih. Normally transaksi akan based on US dollar, unless you pakai PayPal ataupun you pakai Bitcoin. Itu pun antara mata wang elektronik yang diterima pakai. Seterusnya online transaction. So ini saya yakin ramai di kalangan pelajar pun sudah terjebak dan mahir dalam online transaction. Seterusnya yang kedua ialah dalam sosio budaya, menyantuni masyarakat global, bangga dan mengutamakan jati diri negara asal, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian adat dan tradisi. Walaupun kita berinteraksi dengan negara-negara luar, kita masih ada jati diri yang kita masih sayangkan negara kita. Itulah yang dimaksudkan dengan norma masyarakat global dalam aspek sosio budaya. Yang ketiga ialah kelestarian alam sekitar, budaya mesra alam seperti recycle, preserve water, preserve river, membuat pembangunan yang terancang, mengelakkan penerokaan hutan secara berlebihan, dan seterusnya ialah pengurusan isu alam sekitar global secara sistematik, terutamanya pelupusan sampah dan pengurusan sisa air kumbahan. Ini the whole world, memang itulah norma masyarakat global. Seterusnya dari segi peraturan dan undang-undang, kita mestilah menghormati hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, di samping mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa. So contohnya ialah kebebasan bersuara. You boleh cakap apa saja, tapi within the limits. Ada limits. Walaupun nama bebas bersuara, tapi masih ada limit-limit yang tertentu. Tak kira, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di Malaysia, tapi you nak publish online pun ada limit tertentu. Okay. Seterusnya dalam bidang kesihatan, perkongsian kepakaran perubatan secara seluruh dunia, penyelidikan dan pembangunan produk dan ubat-ubat, kerjasama dalam pengawalan penyakit berjangkit. So tahun 2020 kita menyaksikan
pandemik COVID-19 melanda the whole world. So ada berbagai-bagai jenis vaksin telah dicipta. Yang famous di Malaysia, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer. So ini bukan local made. Kita kena beli daripada luar negara. So ini adalah perkongsian secara global. Dan of course, yang paling penting ialah dari segi teknologi. Inovasi dan penciptaan alat teknologi baru, jalinan dan jaringan telekomunikasi yang merapatkan jurang digital, penggunaan barangan dan perkakasan canggih dalam kehidupan. Ini of course we are living in this kind of technology right now. Gadget, handphone, iPad, smartwatch, smart house. You can control everything with just using handphone. Nowadays semakin popular dan tahun 2021 ni semakin banyak dibawa masuk ialah electric vehicles. Kita akan menyaksikan berbagai revolusi dari segi kenderaan elektrik. Kalau sebelum ni kenderaan elektrik sudah lama digunakan di Malaysia, cuma kita tak perasan. Sebenarnya tahun 90-an dah ada kenderaan elektrik di Malaysia, tapi ia bukan kenderaan peribadi, dia kenderaan awam, iaitu KTM Commuter. Dia menggunakan elektrik. Dah lama dah teknologi elektrik ni, tapi sekarang 2021 sudah mula dibawa masuk. Mungkin satu masa nanti datang sekolah bawa motor, charge dekat sekolah, bayarlah yuran charge motorcycle di sekolah. Boleh jadi, benda tu tak mustahil. Okay, setakat itu saja untuk video pertama dalam unit 1. Kita akan bertemu lagi. Sekian, terima kasih.